Dia pun beristighfar kepada Allah SWT bagi setiap dosa dia sebanyak 100,000 kali juga istighfar. Kita 10 dosa, 1 istighfar. Kita 100 dosa, 1 istighfar saja. 100 dosa minggu ni, astaghfirullahalazim, alhamdulillah settle. Kita senang saja. Tapi tak apalah, Allah Maha Pengampun kan. Cuma ni orang soleh yang takut pada Allah. Takut lebih, istighfar lebih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala bil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيدي. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menyambung pembacaan kitab kita karangan Al-Imam Haddad, Risalah Adab Suluk Murid. Kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus, menjadi panduan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini semua orang nak dekat dengan Allah, tetapi kadang-kadang cara untuk mendekatkan diri pada Allah itu salah, sehingga bukan semakin dekat tetapi semakin jauh. Karena perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya kena hadapkan hati kita, tujuan kita Allah saja. Ini zaman muncul kumpulan-kumpulan dan juga orang yang pelik dan luar biasa, sehingga kan ada orang yang lemah imannya terpegun dan terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan ataupun individu yang suka menzahirkan perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara ajaib. Bahkan dia menganggap inilah wali Allah ataupun mursyid. Lebih berat lagi, seorang yang pelik dan luar biasa ini mengajarkan muridnya, pengikutnya, jika kamu amalkan amalan ini, kamu akan masuk alam jin, kamu akan masuk ke langit. Ya, kamu amalkan zikir ini, istighfar ini, selawat ini, ayat ini, akan datang Allah bersesenama ruh-ruh ghaib kepada engkau dan sebagainya. Akhirnya musibah bagi orang yang mengikut ini adalah dia beramal istighfar, selawat, zikir dan ayat-ayat Quran bukanlah kerana Allah, tetapi untuk dapatkan sesuatu yang selain Allah SWT. Sedangkan cara untuk dekatkan diri kepada Allah tak boleh nak yang lain, nak Allah saja. Nak masyhur tak boleh. Seperti mana kata Syekh Al-Imam Arsalan, ya asir syahawat wal ibadat wal maqamat wal mukasyafat antal maghrurun. Mukasyafat pun tak boleh kita jadikan tujuan dalam zikir kita, ibadah kita pada Allah SWT. Ada orang amal zikir, selawat dan sebagainya, dia nak terbuka alam ghaib, itu salah. Kerana dia akan semakin jauh dengan Allah SWT. Sebab dia mencari sesuatu selain Allah SWT. Memang ada wali Allah yang Allah buka alam ghaib, boleh tengok perkara yang ghaib, seperti jin dan sebagainya, ataupun apa yang sebalik alam ini. Tetapi bukanlah kehendak wali itu. Itulah pemberian Allah SWT sebagai ujian kepada dia. Bukan menunjukkan kemuliaan, tapi itu adalah ujian daripada Allah SWT. Sehingga kan ada sebahagian wali-wali Allah minta, ya Allah, tutuplah apa yang kau tunjuk pada kami. Takut-takut aku ini berpaling daripada engkau, kerana suka dengan perkara
ghaib ini. Seperti disebut dalam kitab Hikam Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, keajaiban dalam berzikir dalam perjalanan kepada Allah ini akan muncul dalam diri kita. Allah senang, ilham apa semua macam-macam lah Allah bagi. Tapi keajaiban ini, anugerah Allah ini, makhluk-makhluk yang datang kepada kita ini, mereka mengatakan kepada kita, innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya sahaja kami ini fitnah, ujian untuk kamu. Engkau boleh tengok yang gaib, ini ujian untuk kamu. Engkau boleh layak terus sembuh orang, ini ujian untuk kamu. Engkau berjalan beberapa langkah terus sampai ke tempat, ujian untuk kamu. Engkau berjalan bawah hujan tak basah, ujian untuk kamu. Fala takfur, jangan kamu ingkari Allah, jangan kamu kufur. Itu jangan tertutup hati kamu memandang selain Allah SWT. Sehingga kan bertukar daripada nak agungkan Allah pada agungkan diri sendiri, itu bahaya. Permulaan perjalanan agungkan Allah. Dia rasa berdosa, dia tak ada kelebihan, dia rasa dia jahil hina. Dia cuba nak taubat, nak zikir, nak dekat diri dengan Allah, nak rasa agung Allah. Bila tengah perjalanan Allah uji dia. Allah bagi perkara yang dia panggil apa? Kelebihan-kelebihan. Ada orang berpindah daripada agungkan Allah pada agungkan diri sendiri pula. Kenapa dah dapat benda ni? Dan dia stop jalan pada Allah. Dia suka dengan perkara tu. Akhirnya semakin jauh dengan Allah SWT. Kalau nak tengok ghaib ni, ahli sihir dia tengok benda ghaib. Orang kafir pun boleh tengok benda ghaib. Belajar sihir tu. Yang bezakan kita dengan orang lain adalah hati kita tak lupa Allah, kita dekat dengan Allah, kita buat sesuatu kerana Allah. Bukan sebab perkara ghaib, perkara pelik. Ataupun kita ambil daun ramai-ramai jadi duit. Ada wali Allah yang dapat macam tu. Tapi itu bukan tujuan kita. Dan tu bukan tujuan wali Allah tu juga. Hanya Allah membuka kepada dia, dia hanya pandang ini ujian daripada Allah SWT. Dan dia bersyukur kalau itu sebagai nikmat. Tetapi hati dia tak akan stop, berhenti dekat situ. Dia teruskan berzikir untuk mencapai ridha Allah SWT. Okey ya. Macam kita lah duk main masjid setiap hari, surau setiap hari. Main kerana Allah, buat kerana nak ridha Allah. Selepas seminggu, ada seorang datuk main di surau An-Najahiyah. Dia sebut, siapa datang solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib dan isyak berjemaah, saya akan bagi seorang satu. Okey, kita akan teruskan sembahyang. Kenapa? Kewajipan kita. Sebelum ni kita buat hanya kerana Allah. Sekarang dah datang kelebihan daripada Allah, dah datang anugerah daripada Allah. Allah datang ke rezeki kepada kita dengan sebab ibadah kita. Sebabnya seorang datuk main nak bagi duit. Contoh, okey, esok kita datang, kita akan dapat duit. Tak macam hari ni, tak dapat duit. Esok kita datang sembahyang subuh berjemaah, di luar sana dia sudah ditunggu, diberikan duit kepada kita semua. Waktu tu kita sembahyang kerana apa? Masih kerana Allah ataupun selagi nak dapat duit? Kalau masih kerana Allah, keluar nanti ambil duit, masih lagi kita ni orang yang tak berpaling daripada Allah. Dia takut sembahyang kerana Allah, orang bagi ambil je lah. Di tengah perjalanan kita tu sangat bahaya maksudnya. Seperti kapal, bila mula nak berjalan, ayak dia tenang. Bila tengah lautan, mulalah jumpa dengan dipanggil apa, ributnya, dengan ombak yang kuatnya, merentasi laut dalamnya, jauh pada daratnya. Bekalan makanan kadang-kadang nak putus. Perjalanan pada Allah ni macam kita naik kapal. Permulaan ringan, permulaan seronok, permulaan best. Permulaan rasa macam syok saja. Mai pertengahan tu pelbagai Allah akan uji kita. Nak tengok hamba ni masih lagi benar hatinya nak ridha Allah ataupun sebaliknya. Macam tu Jadi jangan peduli benda-benda ajaib, benda-benda yang gaib, tak sebelah. Kita hendak nak peduli nak cari ridha Allah SWT. Gaib ke apa, mai ke apa ke, rezeki mai jadi luas ke apa semua, kau urusan kita tu. Ambil saja apa yang Allah bagi, hati kita tetap nak ridha Allah SWT. Jadi kitab ni lah yang nak ajak kita bagaimana untuk berjalan kepada Allah, dekatkan diri pada Allah, cara yang sahih, cara yang betul. Bukan takat hadis sahih. Orang semua nak cari hadis sahih lah ni. Jadi kita yang sahih ke dhaif? Ada hadis dhaif pun boleh amal. Fadhail amal. Cuma tidak boleh jadikan hukum lah kalau disiplin mazhab Syafi'i. Atau boleh diriwayatkan sebagai dalam ilmu sirah dan sebagainya, boleh diriwayatkan. Ada orang nak cari hadis sahih saja. Kita kena ingat,
Kita juga kena cari cara-cara yang sahih untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Bukan ilmu sahih, cara pun kena sahih juga. Praktikal tu kena sahih. Disiplin tu kena sahih. Gerak geri kita, hati kita semua kena sahih. Barulah Allah terima kita. Nak sahih macam mana? Imam Haddad dah ajar dalam kitabnya Risalah Adab Sulul Murid. Kita terus bab taubat ni. Tengok pada muka surat 29, 28 bawah tu, pengam bawah. Wa syartu sihhati taubah. Tengok dia cerita pasal sahih ataupun sah. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhati al-azmi ala tarkil audi ilaiha muddatul umri. Syarat-syarat sahnya taubat kena sah. Sebelum ni Imam Haddad sebut taubat kena sahihkan, betulkan. Tashihut taubah ila Allah Ta'ala. Itu sebelum ni kita dah bahaskan bagaimana taubat yang sahih. Sekarang Imam Haddad membahaskan syarat-syarat untuk sahnya taubat. Macam kita nak semayang, kena ada syarat-syarat sah semayang. Tutup aurat, tak boleh ada najis di badan kita, hadap kiblat, masuk waktu. Itu syarat untuk semayang, untuk sah semayang. Bila sah semayang, insya-Allah Allah terima semayang. Tapi dalam taubat pada Allah SWT juga ada cara-cara dan juga syarat-syarat untuk sah. Buat yang ni, baru Allah terima taubat kita dan sah taubat kita. Yang pertama sekali, sidqun nadami ala dhunubi. Sidqun nadami iaitu benar, an-nadam iaitu menyesal. Dia benar-benar menyesal ala dhunubi, atas dosa-dosa. Maksudnya syarat pertama menyesal dulu dengan maksiat tu. Bukan semua orang rasa menyesal dengan maksiat. Orang yang rasa menyesal dengan maksiat itu dah sah taubat dia tu. Syarat pertama dah sah, dah terima dah. Dah lulus dah syarat pertama. Ada orang bila mulai di surau di masjid, dia main juga. Orang istighfar di sini, dia istighfar di belakang. Imam yang bawa qiyamul lail menangis, astaghfirullahalazim. Dia pun istighfar juga di belakang. Dalam ramai-ramai itu beza hati manusia. Ada yang menyesal dengan maksiat dia, semuanya maksiat. Ala dhunubi, bukan ala dhanbi, ala dhunubi. Dhunub itu jamak, maksudnya semua maksiat. Maksiat-maksiat yang banyak yang kita buat, maksudnya semuanya maksiat, kita kena menyesal. Sama ada dosa kecil atau dosa besar, dua-dua sekali. Maka orang yang menyesal dengan semua dosa dia, dia istighfar minta ampun pada Allah, sah, dan itu syarat pertama telah lulus. Kalau tak menyesal dengan maksiat, nak buat lagi esok, niat nak buat lagi esok, rasa berat nak tinggal, dia istighfar, tak sah taubat dah. Tak sah istighfar dia, dia dikira orang bermain-main dalam taubat, berdosa pula. Berdosa bermaksiat, berdosa main taubat. Jadi kita macam mana? Kita tak menyesal, kita nak buat maksiat lagi esok, bagi rasa menyesal juga. Macam mana bagi rasa menyesal? Kata kat diri kita, dan engkau esok ulang dosa, boleh jadi malam ni aku dah mati. Saat mati tu sangat dekat dengan kita. Mati akan datang pada kita, kata Allah, walaupun kalian duduk di dalam benteng besi yang kukuh, maut akan datang menemui kalian. Di mana saja kamu berada, dalam ayat lain Allah firman, di mana saja kamu berada, maut akan menjumpai kamu, ataupun maut akan mendatangi kamu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kata kat diri kita, sebelum aku ulang dosa esok, mungkin malam ni aku dah mati, tak sempat ulang dosa. Maka aku kena segera kembali kepada Allah SWT, menyesal dengan dosa aku. Kok malam ni aku mati dan taubat. Esok macam mana, aku taubat dulu. Aku anggap esok ni dah tak ada. Aku anggap malam ni last. Menyesal. Dan kena pandang Allah dah bagi banyak nikmat pada kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita masih lagi menunda taubat. Sedangkan Allah tak pernah tunda rezeki kita. Nak makan nasi roti canai, pagi tu dah jumpa pukul 8 pagi. Mana ada tunda? Tak ada pula kita pergi kat kedai nak makan roti canai sebab kita maksiat semalam. Roti canai jadi tak boleh nak pergi kat kita. Roti canai tu macam tunda balik. Nak pergi tunda balik. Mana ada? Nafas Allah tak tunda untuk kita. Kalau Allah tunda nafas kita sesaat,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat Allah tak pernah tunda pada kita. Allah bagi. Tapi kita tunda taubat. Sedangkan Allah suruh segera taubat. Jadi Allah senang. Bukan senang nak menyesal taubat pun. Nak menyesal dengan dosa pun bukan senang. Bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang nak rasa menyesal tu. Satu kena hadir majlis macam ni. Dalam majlis ni akan rasa menyesal insya-Allah. Dalam majlis selawat akan rasa menyesal. Dalam majlis yang ada ulama akan rasa menyesal. Kerana malaikat turun doa kita. Rahmat turun. Pada rahmat ni lah hati kita akan lembut. Tak menyesal dengan dosa ni, tak rasa menyesal ni sebab hati keras. Dia tak rasa apa dengan maksiat. Seperti mana tapak kaki bila dah kemantu keras, bukan rasa apa bila pijak duri. Orang kalau dah keras tak rasa apa. Allah senang. Jadi hati keras sebab kurang rahmat daripada Allah SWT. Tak ada zikir, tak ada istighfar, tak ada selawat, tak ada Quran, tak ada sembahyang. Hati keras. Maka datang majlis macam ni. Walaupun masih suka lagi maksiat, datang majlis macam ni. Walaupun satgi nak buat lagi maksiat, lepas ni terus pergi buat maksiat, datang juga majlis macam ni. InsyaAllah rahmat akan dapat dalam majlis macam ni. Paksa diri datang majlis macam ni. Majlis baca kitab ulama, majlis baca selawat kepada Nabi Muhammad, baca zikir, hadir. Kenapa? Dalamnya ada rahmat. Dengan rahmat tu hati kita akan lembut. Dengan rahmat kita akan berubah. Dengan rahmat kita akan Allah senang. Rasa menyesal dan nak rasa bertaubat pada Allah SWT. Lebih-lebih lagi dalam majlis kita ada orang soleh. Tengok wajah orang soleh, rasa nak taubat pada Allah. Itu bantuan juga daripada Allah SWT. Dosa macam mana pun jangan lari pada majlis ilmu. Jangan lari pada majlis selawat. Jangan lari pada majlis ulama. Majlis baca kitab. Jangan lari pada surau dengan masjid. Walaupun tak ditinggal lagi maksiat, mai juga. Di situ ada cahaya insya-Allah. Kita akan keluar dari kegelapan tu. Jangan tak ada usaha langsung. Yang duduk rumah, duduk tunggu bila aku nak taubat. Main majlis. Bangun. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, orang yang sedih atas maksiatnya tapi tidak bangun beramal, orang ini ditipu oleh syaitan. Syaitan kata, bagus engkau dah rasa sedih sebab maksiat engkau. Cukup macam ni pun tak apa dah, syaitan kata. Tapi tak pergi masjid, tak mengaji, tak semayang, tak perbaiki hubungan dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, tak ada. Tapi tiap hari rasa sedih. Setiap hari dia bangun kawan dia, aku ni orang jahat, aku kawan baik, aku tak macam hampa. Hampa ni semua bagi aku jahat. Itu syaitan tipu dia tu. Dah tahu jahat, bangun, tukar diri. Bangun ubah. Gerak, pergi majlis, paksa diri. Kita manusia ni kena mula dengan paksa diri kita ni. Lepas tu insya-Allah Allah akan bagi rahmat, akan mudah dan rela kita datang ke tempat-tempat diridai oleh Allah SWT. Okey macam tu. Itu bagi mujahadah lah, bahasa tasawuf dia mujahadah. Yang pertama, penyesalan yang sebenar-benar atas dosa-dosa, bukan mudah nak dapat ni. Dia ada seorang wali Allah SWT, seorang ulama yang dekat dengan Allah SWT. Satu hari dia muhasabah diri dia. Muhasabah ni jalan shortcut lah kata ulama. Jalan yang kalau bahasa Melayunya, bahasa bukunya jalan pintas. Bahasa-bahasa kita duk sebut ni bahasa shortcut lah. Jalan shortcut untuk kita dekat dengan Allah, muhasabah. Ada ulama sebut tu. Dengan muhasabah, cek diri kita duduk seorang-seorang. Itu dia cepat. Cepatnya tu. Dan kita mudah sedap bila kita muhasabah. Allah senang. Tapi kalau sambil muhasabah main Facebook, main TikTok, tak muhasabah tu. Itu kan muhasabah. Okey. Muhasabah ni handset kena tak tepi. Kena kunci bilik. Ataupun duduk lari tahu seorang-seorang. Cek diri kita. Aku datang dari mana? Siapa bagi makan pada aku tiap hari, siapa bagi nyawa dan hidup pada aku? Lepas ni aku nak pergi mana? Alam apa seterusnya? Alam tu aku perlukan apa? Kalau aku tak ada lagi amal, macam mana keadaan aku? Kalau aku mati esok macam mana? Kalau mati malam ni macam mana? Allah senang. Muhasabah cepat. Okey. Ada seorang ulama wali Allah, dia muhasabah. Allah senang. Muhasabah tentang dosa maksiat dia cek. Umur dia dah meningkat dan sampai satu saat dia cek berapa dah dosa dia buat. Kita bila umur meningkat, kita cek apa? Lambang ada berapa? Dosa tapi cek pun ada berapa dah dosa. Akhirnya kita syok dengan duit dan kita lupa pada dosa kita. Alhamdulillah min dzalik. Wali Allah ni
Orang soleh ni dia bila meningkat umur dia, satu hari dia muhasabah. Sepanjang aku hidup daripada balik sampai umur aku hari ni, berapa kali maksiat aku buat? Dosa kecil dan dosa besar. Berapa kali? Dosa senang. Dia cek. Dia kata, saya ada 40 lebih dosa kepada Allah SWT. 40 lebih. Dan kata dia, saya telah beristighfar kepada Allah SWT untuk setiap dosa sebanyak 100,000 kali istighfar. Denda diri dia. Faham tak? Dia cek dosa dia buat banyak mana dah. Cek, oh 40 lebih. Kita ambil lah 46 contoh. 47. Atau 45. 45 kali aku buat maksiat. Tengok orang soleh, dia cek dosa dia berapa. Seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Hitung diri kita. Dosa kita Allah akan kira nanti di mahsyar nanti. Satu persatu akan dikira. Sebelum dikira di sana, kira di sini. Supaya boleh taubat. Kalau kira di sana, tengok saja dan menyelesai. Tak boleh nak buat apa. Harap keampunan saja. Kita nak kita diampun di sini sebelum kita balik ke sana. Macam tu. Sebab tu ada doa ulama-ulama kita ajak. Allahumma inni as'aluka macam ayat tu, doa tu, qablil mauti taubah tu. Ya Allah, Allahumma rzuqni macam mana tu? Qablil mauti taubah, lebih kurang lah. Ya Allah, rezekikan aku, kurniakan aku sebelum aku mati aku taubat pada Engkau. Wa ba'di mauti syahadah, dan lepas mati aku dapat syahid. Tu ada doa macam tu. Sebelum mati nak taubat. Yang ni paling besar sekali dalam hidup kita. Kalau kita mati tak sebab taubat, rumah besar, kereta besar, nama besar, pengikut ramai, semua tu akan penyesalan di akhirat, tak ada apa-apa. Kita nak rumah kita besar, pangkat kita besar, kita ada duit, dan sesama kita taubat pada Allah sebelum kita meninggal. Itu terbaik. Okey. Dia cek ada 40 lebih dosa dia kepada Allah dari balik sampai umur dia sekarang. Kata dia, satu dosa yang aku buat, aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100,000 kali. Kalau 45, 100,000 kali 45 berapa? 100,000 kali 45 dapat berapa? Ha? 4 juta? 4 juta 500,000. Betul tak? Maksud haji-haji semua betul ya? InsyaAllah. 400, berapa? 4 juta 500,000. Dia istighfar 4 juta 500,000. 100,000 kali istighfar. Maksudnya seolah-olah semua hidup dia tu istighfar untuk dosa dia yang 40 lebih tu. Tak buat dah dosa, dia kerja istighfar dia untuk dosa yang sebelum tu. Allah SWT. Kalaulah dia kalau istighfar ni dia mudah saja. Syekh Ibrahim Adham setiap hari dia istighfar 5,000 kali. Istighfar 1,000 kali, kalau astagfirullah 1,000 kali dalam 10 minit 10 minit 15 minit lebih kurang. Sehari kita boleh istighfar paling kurang 50,000 kali sebenarnya. 100,000 pun boleh. Kan istighfar ni pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 50,000, 40,000 mudah dapat. Maksudnya dia tiap hari istighfar, dia nak capai satu dosa, habiskan 100,000. Kalau sehari 50,000 dia buat, 2 hari selesai untuk satu maksiat. Dia buat 100,000. Okey, teruskan 100,000 kedua. 100,000 ketiga, sampai 45 kali 100,000. Dia denda diri dia. Akhirnya nafsu makin tak mau buat maksiat lah. Kenapa? Nafsu dah rasa berat. Kalau aku buat maksiat lagi kena 100,000. Ini berat ni. Maka nafsu bila dia tekan macam tu, dia tak mau dah ulangi maksiat dia. Sebahagian ulama yang lain, sebahagian orang soleh yang lain, menghitung amalan dia daripada dia balik sampai umur dia, Allahumma salli ala Muhammad, dia hidup waktu tu, dia mendapati dosa dia melebihi 36 dosa. Lebih kurang 36 dosa dah. Hak tadi 40 lebih, seorang lagi 36. Ini diambil dalam kitab karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Seorang soleh lagi 36 dosa. Apa dia buat? Untuk denda diri dia, untuk minta ampun pada Allah. Takut pada Allah maksudnya. Dia nak cover balik tu. Dia nak tampung balik tu. Apa dia buat? Dia pun beristighfar kepada Allah SWT bagi setiap dosa dia sebanyak 100,000 kali juga istighfar. Kita 10 dosa, 1 istighfar. Kita 100 dosa, 1 istighfar saja.
satu dosa minggu ni, astaghfirullahalazim, alhamdulillah settle. Itu senang saja. Tapi tak apalah, Allah Maha Pengampun kan. Cuma ni orang soleh yang takut pada Allah. Takut lebih, istighfar lebih. Takut kurang, istighfar sikit. Okay. Dia istighfar sebanyak 100,000 kali dalam satu dosa. Maksudnya 36 dosa jadi berapa? 3 juta? 600,000. Okey. Main matematik dah lulus dah, insya-Allah. Lepas tu setiap dosa dia sembahyang 1000 rakaat sunat. 1000 rakaat sunat. Dari pagi sampai malam sembahyang. Untuk tampung satu maksiat dia buat. Kenapa ulama buat macam ni? Kenapa orang soleh ada yang buat macam ni? Kita tak sampailah tahap maqam dia ni tinggi. Kesungguhan dia tinggi, tak sampailah tahap ni. Tapi kenapa dia buat? Adakah ada dalil tak? Ada dalil. Dalilnya Allah firman dalam Quran, ayat Quran. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu termasuk amal soleh, menghapuskan keburukan-keburukan, maksiat dan dosa. Nak hapuskan dosa kita, kena banyak buat kebaikan. Itu Allah ajak. Dan ini dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab bila turun ayat Quran, Allah firman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat tinggi suara kamu lebih daripada suara Nabi. Nabi cakap pelan, kamu lagi kena pelan rasanya. Kena rendah suara kamu di depan Nabi SAW, lebih rendah daripada suara Nabi. Sayyidina Umar kata, habislah aku. So ayat seterusnya Allah firman, kalau kamu buat yang demikian, Allah akan menghapuskan, membatalkan amalan kamu. Kamu buat amal soleh, Allah batalkan sebab tak ada adab Nabi Muhammad SAW. Tengok Allah ajak adab pada para sahabat. Sayyidina Umar dia balik rumah, dia infak lebih separuh pada harta dia. Kata dia, aku takut amal aku telah terbatal. Kenapa? Aku pernah tinggikan suara depan Nabi SAW. Padahal ayat ni turun bukanlah nak menegur Sayyidina Umar. Ayat ni Allah nak mengajak adab secara umum, kerana ada orang datang pada Nabi Muhammad tinggikan suara untuk lawan Nabi, untuk hina Nabi SAW, untuk rendahkan Nabi, sombong depan Nabi. Ini tak boleh. Sayyidina Umar salah suara kuat sikit, tapi dia takut amal dia dihapuskan oleh Allah, balik infak habis harta dia. Maksudnya nak tampung kesalahan. Padahal Sayyidina Umar bukan buat kesalahan ni, tapi takut dengan ayat Allah ni. Tambah-tambah orang yang buat maksiat dosa pada Allah SWT, lagi kena tampung lah. Sahabat tu tak ada buat apa pun, nak tampung tu, takut. Allah SWT. Seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Sayyidina Talha. Dia ada satu kebun. Bagi haji, tuan-tuan haji kita, datuk kita, haji-haji kita yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, kita semua pergi Masjid Nabi. Masuk pintu 21. Depan pintu 21 tu ada rak kasut 221 sampai 222. Di situ ada telaga. Masih ada lagi dia panggil apa? Mozaik dia tu. Dia buat bentuk telaga. Ada 3 bulat telaga. Kena angkat kapet. Dia kapet hijau lah ni di Masjid Nabi, Madinah. Saya baru pergi, lebih kurang seminggu lebih kita balik. Angkat tu ada telaga. Dia bentuk tanda telaga. Di situ telaga dulu. Telaga milik siapa ni? Sayyidina Talha. Nama dia Talha. Atau Abu Talha, Sayyidina Abu Talha. Sayyidina Abu Talha, bukan Talha, Sayyidina Abu Talha. Betul kan balik? Sayyidina Abu Talha. Sayyidina Abu Talha ni, di situlah, dekat pintu 21 tu lah, Masjid Nabi tu lah, kawasan kebun milik dia, sahabat Nabi SAW. Dan kebun dia, kebun yang paling dekat dengan Masjid Nabi SAW. Sayyidina Abu Talha. Satu hari turun ayat Quran. Lan tanabirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu infak apa yang kamu kasihi, apa yang kamu cintai, apa yang kamu suka. Maksudnya apa yang kita paling suka, yang ada pada diri kita, infak bagi kat orang lain. Saya ada ridak contoh ridak saya ada 10. Mana paling saya sayang, bagi kat orang, baru sampai kebaikan. Quran ajak macam tu. Jadi dia sayang dia punya telaga dia. Bila turun ayat ni, dia kata, ya Rasulullah, saya infakkan telaga yang saya sayang ni ke jalan Allah dan juga pada kaum muslimin. Mai kebun saya ambil free. Zaman tu orang kalau ada telaga, dia ada sumber air. Dia akan jadi macam syabas, jadi macam sada. Sini syabas lah. Sini apa dia tak? Bagian air syabas lah. Dia dapat pegang sumber air, atau dia dapat uruskan air.
Dia ada cas maksudnya, ada cas. Siapa main ambil ayam telaga dia. Diinfakkan ke jalan Allah dan juga kepada kaum muslimin. Satu hari, ni yang kita nak cerita ni. Dia semayang di kebun dia. Semayang, tiba-tiba dia sayang kebun dia. Tiba-tiba dia tengok ada seekor burung yang cantik, yang elok, burung apa Allah Alam, duk main dalam kebun dia. Dan hinggap di satu dahan dalam kebun dia. Dia pun tengok burung tu. Elok burung ni. Burung sedang, aku semayang. Terus dia semayang. Habis semayang, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya infakkan semua kebun saya ni kerana saya tak mahu kebun saya ganggu semayang saya. Disebabkan kebun saya dah ganggu semayang saya infak semua kepada Allah. Supaya lepas ni kebun saya tak kacau semayang saya. Berapa banyak dah barang yang kita ada kacau semayang kita tak infak lagi. Tapi tak payahlah infak, perbaiki hati kita lah. Ni makam sahabat ni, keimanan sahabat lah. Kita semua benda kita lalai, kena infak semua, habis tak ada apa. Okay. Tengok kereta, naik kereta sampai ralik lambat semayang, infak kereta. Pegang handphone, teralik sikit semayang. Ataupun tengah semayang, dengar bunyi handset, tengok. Infak iPhone kita 13 kita. Jenuh tu. Itu problem maksudnya. Jadi Allah SWT, tak apalah iman kita ni tahap kita lah, bukan tahap sahabat Nabi Muhammad, tapi kena praktik juga sekali dalam semua hidup kita. Apa yang paling kita kasih, kita infak. Itu pesan guru kami. Pergi cari di rumah tu, almari baju kita tu, atau kasut kita tu, jam tangan kita ke apakah, mana paling kita sayang. Kalau boleh, yang tu paling mahal sekali. Pergi cari orang bagilah ke isteri kita ke, anak kita ke, kawan kita ke, orang miskin ke, nak yatim ke, bagi. Kata ni, saya nak bagi pakcik, nak bagi ni baju pakcik sayang, bagi. Niat, ya Allah, aku nak amalkan ayat yang kau firman, kamu tidak akan capai kebaikan sehinggalah infak apa yang kamu suka, yang paling kamu suka, yang paling kamu cintai. Kalau ada kereta, bagus. Kereta ada 10 biji. Kereta buah bukan biji, 10 buah kereta. Dia tengok, aku paling sayang ni. Porsche ni paling aku sayang, hadiah kat orang. Boleh? Teriak juga lepas tu. Menangis bagi sampai menangis. Okay. Tak apa, bukan sampai kena kereta tu. Kalau boleh buat tahap macam tu, lagi hebat lah. Sahabat Nabi Muhammad infak kebun. Sedangkan orang ada kebun kurma waktu tu, dia orang paling kaya sekali. Kebun kurma. Kalau kita boleh buat sampai tahap infak kereta, infak rumah, infak tanah, itu memang tinggilah tahap tu. Kalau tak boleh pergi tahap tu, kereta kita pun bukan ada sangat, 1-2 ya. Okey, infaklah kasut kita, jam tangan kita, cincin kita, ridak kita, baju kita, lebay kita. Apa yang dipanggil apa? Sekadar kita mampu. Yang paling kita sayang, bagi kat orang. Okey ya. Tu Allah nak uji sebenarnya kita. Kita nak yakin ke tak yakin Allah akan bagi kita lebih baik. Kan Allah dah janji kalau kita bagi kat orang, Allah akan bagi yang lebih baik. Allah uji kita. Siapa tak buat lagi, kena buat. Kalau tidak, kita tak akan capai tahap yang tinggi. Kita tak akan meningkat. Kita duduk tahap bawah. Kelas bawah dia panggil. Dia kena macam mana? Buat. Cari apa yang paling kita sayang. Bagi. Macam tu. Barulah Allah akan bagi yang lebih besar lagi, yang lebih baik pada kita apa yang kita bagi. Kita bagi kat orang kasut yang paling kita sayang. Lepas tu kita akan dapat yang lebih besar daripada kasut tu. Yang paling besar apa? Syurga kekal. Tak mahu lagi syurga kekal. Allah kata, disebabkan kau amalkan ayat ni, suruhan aku, ambil syurga selama-lamanya. Kan lebih bagus tu syurga daripada kasut kita. Nak kasut kena syurga. Boleh fikir? Okey, jadi ada seorang soleh itu, dia sampai 1000 rakaat sunat satu dosa. Dan orang soleh, 2 orang yang kita riwayatkan ini, kisah mereka ini, mereka dapat menghitung dan dapat tahu dosa mereka ada berapa. Itu tanda orang yang sangat sedikit buat dosa. Dan itu tanda mereka orang dekat dengan Allah SWT. Siapa boleh kira dosa dia ada berapa? Dia orang yang dekat dengan Allah dan orang yang kurang buat dosa. Siapa yang dia cek dosa dia kira berapa kali buat dosa, dia tak kira dah berapa, banyak buat dosa. Tapi bukanlah banyak buat dosa ni dah jadi jauh, dah tak guna, hina, tidak. Kerana Allah firman dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta at-tawwabin, kepada orang yang tawwabin, maksudnya selalu taubat ataupun banyak taubat. Kenapa dia banyak taubat? Kenapa selalu taubat? Kerana selalu buat dosa. Dia lemah, dia selalu buat dosa. Jatuh dosa, dia cepat taubat. Dosa, taubat. Taubat dosa lagi, taubat lagi. Orang ni Allah kata aku cinta dia. Tak pernah putus asa walaupun banyak maksiat orang ni. Maka orang yang kurang buat dosa, dalam masa sama dia rasa merendah diri dengan Allah, rasa hina, Allah kasih pada dia.
Dan orang yang banyak dosa, rasa hina dan selalu minta ampun pada Allah, Allah kasih juga pada dia. Yang Allah tak kasih siapa? Yang buat dosa sikit atau banyak, dia rasa dia lebih baik pada orang lain. Dia rasa dia tak ada apa-apa kesalahan dengan Allah. Dia rasa dia okey-okey saja. Ini orang dibenci oleh Allah SWT. Alhamdulillah min dzalik. Jadi, kalau kita tak boleh kira dosa kita, tanda dosa kita banyak tu. Wali Allah ni, ulama ni, soleh ni, dia boleh kira dosa dia ada 36, ada 40, ada 45. Tanda sikitnya mereka buat dosa sampai mereka boleh ingat berapa, takat tu saja. Terus, okey ya. Yang pertama maksudnya penyesalan yang sebenar-benar di atas dosa yang dilakukan. Okey ya. Tengok ulama menyesal sampai tahap buat macam tu sampai zikir sampai tahap macam tu. Istighfar sampai banyak macam tu Itu pun mereka risau lagi dosa mereka tak diampun oleh Allah SWT. Ya. Khususnya disertai kemauan yang benar untuk tidak kembali melakukannya seumur hidup. Yang pertama menyelesaikan maksiat, syarat pertama. Syarat kedua, azam tak mau ulangi lagi maksiat tu. Sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatul umri. Kena faham di sini, kata Imam Haddad, berazam dengan azam yang benar untuk meninggalkan maksiat dan tidak kembali kepada maksiat itu selama umur kita, selama hidup, seumur hidup maksudnya. Azam tidak melakukan lagi maksiat itu, bukan tidak melakukan lagi maksiat itu. Kena faham yang tu. Azam tidak melakukan lagi dengan tidak akan melakukan lagi, itu beza. Azam maksud dia ada satu semangat ataupun satu niat. Azam lah, maksud kita azam lah. Aku tak mau ulangi dah maksiat ni. Hina sungguh maksiat ni. Astaghfirullah. Selesai. Ini dah sahkan taubat dia. Esok dia buat lagi maksiat yang dia menyesal ni. Sah tak taubat dia? Sah juga. Kenapa? Syarat untuk sahkan taubat bukan tidak lakukan lagi maksiat tu, tetapi azam tidak lakukan lagi. Kenapa syarat azam? Kerana kita ni lemah. Itu jawapan dia. Mana ada orang dia kata saya tak akan lakukan lagi maksiat ni, esok dia mesti lakukan. Lemah. Maksudnya kita hanya mampu azam dan minta ya Allah bantu aku tak mau dah buat maksiat ni. Boleh jadi tak orang tu ulangi maksiat dia selepas taubat? Boleh jadi. Satu syarat dia azam, bukan syarat dia tak buatlah selama-lamanya berusaha. Sebab ada orang tak mampu tinggal selama-lamanya maksiat. Dia akan ulangi lagi, taubat lagi. Ulangi lagi, taubat lagi. Sampai bila? Sampailah kita rasa jemu dengan maksiat tu dan Allah angkat darjat kita. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin. Contohlah kita ada ulang apa? Tengok benda haram, tengok benda haram. Kita dah seminggu dah tak mau tengok syahwat-syahwat ni. Satu hari kawan ajak pergi Phuket. Ajak pergi Krabi, contoh. Ajak pergi Danau. Pergi beli barang kan, nak pergi buat benda tak elok. Tengok juga. Atau kawan kata, jom kita pergi pawagam, ada filem baru. Tengok juga syahwat. Lepas tu macam mana? Tu dah azam dah itu. Dah taubat dah. Taubat lagi. Azam lagi. Aku tak mau ulangi lagi maksiat ni. Jaga diri, jaga sungguh-sungguh. Minta ya Allah bantu. Jatuh lagi, taubat lagi. Azam lagi. Allah tak akan jemu terima taubat kita. Allah tak akan jemu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya maksiat kepada Allah. Nabi kita taubat, dia balik taubat. Esok dia main lagi. Beberapa hari dia main lagi. Ya Rasulullah, saya maksiat ya Rasulullah dengan dosa yang sama. Nabi kita taubat lagi. Taubat lagi. Sampai banyak kali Rasulullah jawab yang sama, taubat pada Allah. Dia kata, ya Rasulullah, Allah tak jemu ke terima taubat saya sebab saya buat dosa yang sama saja? Nabi jawab, Allah tidak akan jemu menerima taubat engkau sehingga engkau yang jemu buat maksiat engkau. Engkau akan jemu nanti buat maksiat, Allah tak akan jemu. Luas pengampunan dia. Luas rahmat dia. Dan bagus kita segera taubat kerana boleh jadi sebelum kita ulangi maksiat tu lagi, kita dah mati. Mati dalam taubat. Syaitan akan kata, jangan taubat lagi, buat puas-puas dulu baru taubat. Syaitan tipu kita. Syaitan nak kita mati dalam maksiat. Kita Imam Ghazali, buat maksiat terus taubat. Walaupun kita rasa macam lemah, macam mungkin ulang, jangan risau. Tawakal, serah pada Allah, minta tolong, jaga diri. Dan boleh jadi kita mati sebelum kita ulangi maksiat seterusnya. Mati dalam taubat. Taubat dah. Ini cara dia dan perlu disampaikan pada orang lain. Anak muda lah ni banyak tersilap kerana syaitan tipu dia. Dia kata nanti aku betul-betul yang tipu ke masjid. Nak tunggu betul-betul sampai bila? Mai dulu, maksiat pun mai dulu.
Di sini dapat rahmat sini. Di sini akan dapat petunjuk Allah SWT. Dia tahu kami ni tak betul-betul lagi ni. Nanti ya. Bila nak betul-betul? Betul-betul bila masuk kubur tu betul-betul. Allahakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah SWT dalam Quran. Kamu himpun harta kata Allah sampai ziarah kubur, nanti masuk kubur. Baru sedang, oh tak boleh macam ni. Ada amal soleh. Maksudnya maksiat, jahat, gangster ke, mabuk ke apa semua. Tak boleh tinggal jalan hidayah, mesti kena usaha pi. Cari pembimbing, cari kawan yang baik, minta nasihat. Usaha ubah. Walaupun kita rasa macam aku ni tak payah ubah ni. Usaha bangun. Di situ ada rahmat Allah SWT. Bukan tunggu hidayah. Tunggu hidayah tak boleh. Siapa nak tunggu hidayah, dia kena tunggu saja nasi lemak masuk dalam mulut, jangan makan. Oh, makan nak usaha sungguh-sungguh. Taubat tak mau usaha pula. Ngaji tak mau usaha. Dia tak ada yang ni Allah boleh bagi. Makan pun Allah bagi. Ilmu pun Allah bagi. Hidayah pun Allah bagi. Tapi alam dunia, alam kita kena usaha. Alam kita kena cari. Ada asbab dia maksudnya. Di situ Allah bagi pahala pada kita banyak. Itu usaha. Allah. Seterusnya, azam tidak ulangi lagi. Dan seorang yang bertaubat dari satu dosa tetapi ia masih saja melakukan perbuatan itu atau berkemauan mengulanginya lagi, taubatnya tidak akan diterima. Kalau kita tengok mantan adab, wa man taba an syai'in min adh-dhunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun 'ala al-'audi. Maksudnya siapa yang dia bertaubat pada Allah masih melakukan perbuatan itu. Masih melakukan di sini maksudnya tak menyesal lagi. Contoh dia astagfirullah lagi on dulu. Astagfirullah, nak on lagi dok, ingat nak on lagi. Maksudnya belum betul-betul dia nak tinggal perbuatan ni, tapi dia istighfar. Allah tak terima. Dia istighfar dalam masa sama dia teruskan maksiat tu. Tak boleh. Istighfar stop terus. Azam tak mau ulangi lagi. Macam tu. Ataupun dia istighfar kata Imam Haddad, dia azam untuk ulangi lagi. Istighfar tapi esok aku buat Allah tak terima taubat orang macam ni. Dia kena macam mana? Nyesai yang pertama, yang kedua azam tak mau ulangi lagi, yang ketiga minta ampun kepada Allah SWT. Settle. Ke depan macam mana? Minta tolong bantuan Allah, penjagaan daripada Allah SWT. Dan khususnya hendaklah seorang murid selalu dalam puncak pengakuan atas kekurangan dalam mendirikan apa-apa yang diwajibkan kepadanya dari Tuhannya. Setiap ia bersedih atas kekurangannya dan patah hatinya karenanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah bersamanya. Setiap kali kita rasa patah hati, menangis, rasa kita ni lemah, rasa awaklah aku ni jahat sangat, nangis. Bilalah aku nak tinggal maksiat ni? Orang kata aku baik, aku tak baik pun, astagfirullah, nangis. Orang menangis, hancur hati dia, Allah bersama dengan dia, kata Imam Haddad. Berdasarkan hadis, ana inda munkasarati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang yang patah hatinya, pilu hatinya, hancur hatinya kerana aku, kata Allah. Allah bersama maksudnya rahmat Allah, keampunan Allah bersama dengan dia. Jadi penting maksudnya kita minta dan selalu rasa penyesalan dan rasa kekurangan, kelemahan kita. Rasa macam tu kata Imam Haddad. Allah kami rahmat dia. Dan kalau kita ni nak dapat lagi lebih ekstra keampunan Allah, jangan hanya kita istighfar, minta orang istighfar pada kita. Ini dibuat oleh para sahabat Nabi Muhammad, bahkan diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Allah kata, barang siapa yang menzalimi dirinya, kemudian dia bertaubat pada Allah, kemudian thumma ja'uka lahumur rasul. Orang yang buat maksiat pada Allah, dia minta ampun pada Allah, dia datang kepada Rasul, dan Rasul minta ampun atas dosa orang ni. Faham tak? Dia minta ampun pada Allah, ya Allah ampun aku. Dia pergi pula kat Nabi Muhammad, Nabi minta ampun pula pada Allah atas dosa orang ni. Tolong istighfar untuk dia. Allah kata apa? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun. Terima taubat dia. Di sini ulama mengambil atau para sahabat Nabi memahami ayat ini. Para sahabat Nabi banyak mohon Nabi istighfar atas dosa dia. Bahkan Nabi tiap malam Jumaat ataupun hari Jumaat istighfar untuk dosa kita. Seperti Nabi sebut, hidup aku baik untuk kamu wahai umat, mati aku baik untuk kamu wahai umat. Waktu aku di alam barzakh, kata Nabi SAW, dipamerkan amalan umat aku. Kalau ada baik aku puji Allah, alhamdulillah, dia ikut ajaran. Kalau ada maksiat dalam seminggu tu, kata Nabi SAW, aku minta ya Allah ampunkan dosa mereka. Istighfar, Nabi istighfar atas dosa umat di alam sana. Jadi ya Allah,
Maka tak cukup kita istighfar untuk diri kita, minta orang istighfar untuk kita. Minta istighfar maksudnya apa? Minta orang tu doa, ya Allah ampunkan dosa saya ni. Abang agak kawan, hang tolong Ustaz, doa kat aku Ustaz, minta Allah ampun dosa aku. Bahasa Kedah dia. Bahasa KL nya kita tak tahulah. Cek Kelantan tak boleh. Tak apa, baca Kedah lah. Ataupun wahai kawan, saya ni banyak dosa, minta istighfar Ustaz. Minta Allah ampun dosa saya, minta Ustaz. Saya dah minta ni, tolong minta Ustaz sebab nampak hang orang baik, orang soleh. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, Sayyidina Umar, dengar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah meminta kanak-kanak supaya minta ampun bagi pihak dia. Dan kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sesungguhnya kamu tidak pernah melakukan dosa. Sayyidina Umar pernah jalan-jalan, dia pergi kat budak-budak. Ni adik-adik ni, boleh ni istighfar untuk kita. Dia budak-budak lagi tak? Tu adik tu. Dia pun boleh ni. Pergi kat budak-budak ni Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang agung ni. Nabi kata kalau selepas aku ada Nabi, Umar jadi Nabi. Sayyidina Umar kalau lalu sejalan, syaitan tak lalu jalan tu. Takut pada Sayyidina Umar. Dekatnya dia dengan Allah. Tapi Sayyidina Umar selalu merasakan dia ada dosa dengan Allah, perasaan hamba. Apa dia buat? Minta ampun, ya Allah ampunkan aku. Kemudian dia cari budak-budak. Dia kata kanak-kanak, wahai kanak-kanak, kalian tak ada dosa dengan Allah, kalian kalau minta Allah akan terima. Tolong Ustaz, doa ke Allah, minta Allah ampunkan dosa saya. Bang budak-budak, Sayyidina Umar. Pada dirinya seorang wali Allah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah, dia pernah pergi ke satu tempat belajar Al-Kutab, dia panggil Kutab. Kutab ni satu tempat belajar untuk kanak-kanak, belajar menulis, belajar membaca, belajar menghafal Quran, hafal matan. Di Kedah Syekh Nazrul ada buat Kutab. Kutab ni satu tempat mengaji untuk budak. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah pernah pergi Kutab, tempat budak-budak duk mengaji, duk hafal Quran, duk baca Quran, duk belajar adab. Dia pergi, dia kata, Allahu senang. Dia kata, wahai budak-budak semua, katakanlah, sebut. Dia kata sebutlah, wahai Allah ampunkanlah dosa Abu Hurairah. Dia pergi kat budak, dia kata apa ni budak-budak semua sebut. Saya nak ajak sebut Ustaz. Sebut apa? Bukan sebut kata puji dia apa semua. Sebut apa? Katakanlah wahai semua budak-budak duduk ngaji ni, wahai Allah, minta ke Allah, wahai Allah ampunkanlah dosa Abu Hurairah. Kita pernah buat yang tu? Kita malu nak buat itu. Budak-budak pemain kita, pakcik buat dosa apa malam? Sudah. Jenuh nak jawab. Budak ni pandai dah, budak-budak ni pandai. Macam saya baru ni pergi Langkawi. Ada kuliah di Langkawi, anak saya lalu kot Pantai Cenang, saya duduk di Cenang. Anak saya dia tengok transformer tu, dia pakai transformer punya, dia panggil apa tu? Anak saya dia suka robot. Dia teriak nak pergi tengok transformer tu, tak apalah. Saya pun tetap balik dulu, siap-siap dulu, dah pukul 12 dah. Baru keluar, saya bawa dia keluar 12 malam dah. Nak pergi juga saya bawa. Pipi saya tengok, budak-budak tengok zaman ni, budak dia pun cepat. Pipi tengok dah tak ada transformer tu. Saya nampak daripada buang dah, dia buka dah tak kereta dah. 2 biji kereta. Dia teriak. Dia kata, tu dia lah, Abah lambat sangat. Dia panggil Abah. Abah pergi singgah kedai, pergi tukar duit. Tu lah habis lah. Dia salah dengan kita. Sebab kita singgah tukar duit, singgah pergi kedai apa semua, dia marah. Abah sebab ni habis dah. Umur dia 6 tahun, cakap macam tu. Dan budak-budak lain saya tengok cakap pandai lah ni. Budak-budak zaman ni lain lah, tak macam zaman dulu. Daripada terbuka, lebih cepat dapat maklumat dan sebagainya. Belajar. Lepas tu saya duduk tu, saya kata tak apalah, duduk sini lah, dah tak ada. Dia kata, Abah bawa Bashir pergi rumah robot, nak tengok juga robot tu. Dia kata, rumah robot ni dekat rumah kita ke dekat sini? Jauh ke dekat? Saya kata, robot duduk Langkawi lah, takkan duduk start kot. Dia kena jawab, dia tanya kita. Lepas tu dia kata, jom bawa pergi rumah robot. Saya kata, mana? Saya tahu rumah robot kat mana? Pergi tahu mana rumah robot? Tak tahu rumah robot tu dekat mana? Dia kata, ikut kereta tu lah, robot dia kereta tu. Kita dah kenal dengan dia. Faham tak? Dia suruh kita pergi rumah robot, kita kata tak tahu rumah robot kat mana. Kan ada kereta duduk tengah kemas barang-barang robot tu. Dia kata tu kereta tu ada buat robot tu. Pergi ikut kereta tu, dia pergi rumah robot. Ikut dia tahu rumah tak mana. Sudah kita kata, habis. Kita kalah hujah dengan dia. Budak-budak bagi hujah dengan kita. Settle, selesai, tak ada kata apa. Okey ya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pernah pergi kat budak kata minta ke Allah ampunkan dosa Abu Hurairah. Allahu senang. Ada seorang ulama mengatakan kalaulah seorang lelaki dia pergi satu pintu ke pintu rumah orang macam pengemis minta duit, lalu dia suruh orang setiap rumah minta ampun atas dosa dia, wajar dia lakukan. Saya sampai tahap tu wajar lakukan. Maksudnya kita bukan sekadar kena istighfar untuk dosa kita, minta tuan imam, minta jemaah, minta orang kampung, minta kawan, tolong doakan saya, minta Allah ampunkan dosa saya. Kena ada waktu macam tu.
Nabi pernah ajak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tak salah, ataupun Sayyidina Ali. Nanti kamu pergi cari Uwais Al-Qarni, suruh dia minta Allah ampunkan dosa kalian. Sedangkan ni sahabat besar, ini tabi'in. Uwais Al-Qarni tak sampai sahabat. Nabi ajak tawadhu', Nabi ajak minta, suruh orang minta ampun pada kita. Minta ke Allah. Supaya lebih, maksudnya kita lebih yakin, maksudnya insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Sebab kadang-kadang kita ni tak mustajab doa, bagi kita ni dosa banyak, jauh. Kadang orang budak-budak, orang soleh, mereka istighfar untuk kita, tu Allah terima. Kena ada macam tu, waktu macam tu. Senangnya bulan Facebook, tuan-tuan yang baca status saya hari ni, istighfar untuk saya. Kan senang, zaman teknologi lah ni. Buat status WhatsApp, kawan-kawan semua, pagi Sabtu ni, esok pagi Sabtu, tolonglah istighfar untuk sebut nama saya. Ya Allah ampunkan dosa saya ni. Abang kat budak-budak, abang kat pelajar. Itu. Sahabat Nabi yang besar buat. Macam tu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.